Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Innallaha at-tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kesalahan kami. Sungguh ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun atas kesalahan dan kesilapan kami. Allahumma syrah sururana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan. Wa nawwir qulubana wa sudurana, dan terangilah hati kami ya Allah dan dada kami binur hidayatik, dengan cahaya hidayah daripadamu ya arhamar rahimin. Kama nawwarta binuri syamsi ka abadan abadan, sebagaimana peneranginya cahaya matahari ke atas bumi ini selama-lamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani ke atas sekalian hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu. Wa ahsin akhlaqana, maka perelokkanlah akhlak kami ya arhamar rahimin. Wa adabana, dan adab-adab kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita dan semua sekali lah, InsyaAllah. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, apa khabar pagi ni? Selamat pagi semua sekali. Mudahan sihat semua ya, InsyaAllah. Sahur kita makin berselera. Okay, InsyaAllah. Kau ada yang tak selera sahur kan? Apa sahajalah menu apa hari ni pun, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, InsyaAllah. Selamat berhujung minggu lah. Hari ni Ahad lah. Kalau sebelah Pantai Barat tu berhujung minggu lah. Hari Ahad ni dah cuti, tak bekerja. Kita di Pantai Timur ni hari yang bekerja. Walaupun semua dikasihi Allah Ta'ala, mulakan hari ini dengan kita mengambil sesuatu yang memberi manfaat untuk seluruh kehidupan kita. Mulakan dengan perjalanan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita mulakan dengan bismillah, kita mulakan dengan selawat, kita mulakan dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang kita usahakan, apa sahaja yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mengharapkan sesuatu yang paling utama ini, keridaan Allah Azza wa Jalla. Baik, cerita pagi ni nak bercerita tentang bahagia itu nikmat. Bahagia itu nikmat. Bahagia itu nikmat. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kiranya kita berbincang tentang bahagia ni, dia membawa kepada beberapa maksud lah. Banyak makna, banyak maksud yang boleh dibincangkan.
Kemudian bahagia ini dia adalah daripada individu itu sendiri. Atas individu itu sendiri bagaimana dia nak memaknakan, dia nak masukkan bahagia dari sudut diri dia. Dari sudut diri dia. Namun semua dikasihi Allah Ta'ala, kita bincang dulu secara umum, kita bincang dulu bagaimana perkataan-perkataan yang daripada para alim ulama, bagaimana maksud gembira, maksud bahagia itu mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asasnya kalau kita lihat daripada kamus Dewan memaksudkan bahagia itu suasana senang. Bahagia itu suasana senang, aman, damai. Berserta dengan itu adanya gembira. Adanya gembira. Maksudnya bahagia itu kalau ikut kamus Dewan, suasana senang, aman, damai, tak. Berserta dengan dia tu adanya gembira. Okey, baik. Gitu. Dari sudut makna lah. Dari sudut makna kamus Dewan. Maka kebahagiaan pula, bahagia ni, kiranya orang itu, dia adalah orang yang meletakkan nilai ketakwaan, nilai pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang datangkan dalam bentuk syair. Bentuk syair. Walasta ara sa'adatan jama'al mali. Walakinna taqwa huwa sa'ad. Dan tidak aku melihat kebahagiaan hakiki dengan himpunan harta. Tetapi orang yang bertakwa itulah sebenarnya orang bahagia. Itu antara syair. Pujangga orang sebut. Dia mari satu rasa, kemudian dia pun meluahkan satu perkataan, iaitu aku tidak melihat kebahagiaan hakiki dengan himpunan harta. Melainkan orang tetapi orang yang bertakwa itu ialah sebenarnya orang yang bahagia. Dari sudut itu. Boleh? Baik. Semua dikasihi Allah Ta'ala. dalam bicara perkataan ataupun para alim ulama, para ilmuwan menakrifkan, menyatakan bahagia itu adalah bila mana manusia berada dalam satu puncak ketakwaan, maka ia merupakan kenikmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata bila mana manusia berada dalam satu puncak ketakwaan merupakan kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Nikmat. Sebab itu kata bahagia itu nikmat. Baik. Itu kata Imam Ghazali. Kalau orang barat, Aristotle kata bahagia itu adalah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendaknya masing-masing. Aristotle kata, itu pendapat barat. Aristotle, al-falsafah Yunani. Dia kata apa? Kebahagiaan itu suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendaknya masing-masing. Mukadimah kita kata tadi tak? Bahawa setiap kita ni, dia ada bahagia dia sendiri. Dunia kebahagiaan dia. Dia ada bahagian dia masing-masing. Ahli ilmuwan begini. Ahli falsafah begini. Ahli muzik begini. Ahli apa? Kita bincang tentang keahlian setiap orang itu yang menuju kepada ar-rayyan itu. Salah satunya, syurga tu tak? Setiap orang itu menuju jalan yang menuju kepada syurganya. Apakah kebahagiaan? Mereka itu dengan kebahagiaan dia masing-masing. Baik. Kita lihat. Ibn Sina kata kebahagiaan yang hakiki akan diperolehi pada hari akhirat kelak. Itu Ibn Sina. Dia melihat kebahagiaan yang sebenarnya bukan dunia semata-mata. Namun di akhirat tu hakikat kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Begitu. Boleh? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka dalam kitab, dalam bukunya Tasawuf Moden, dia kata apa? Kebahagiaan itu mempunyai sejumlah kaedah dan pengalaman seseorang.
sejumlah kaedah. Indonesia. Kebahagiaan itu mempunyai sejumlah kaedah dan pengalaman seseorang. Profesor Dr. Hamka, Abuya Hamka, dia bagi tahu bahawa sejumlah kaedah. Bermaksud ada orang yang ada kaedah tersendiri, ada cara tersendiri yang mewujudkan kebahagiaan ke atas dirinya dengan pengalaman yang ada dalam dirinya. Baik, itu antara perkataan para ilmuwan. Daripada pendapat Barat, daripada pendapat ilmu Islam, maka mereka dan juga daripada kamus Dewan menakrifkan kebahagiaan ini adalah mengikut laluan, mengikut seseorang itu yang melalui satu pengalaman kehidupan dia. Baik. Maka bahagia ini yang bersertanya adanya gembira, dia duduk pada setiap orang itu walaupun dia susah orangnya. Susah orangnya. Namun dia ada bahagianya sendiri. Dengan cara dia. Dia dapat merasai kenikmatan bahagianya itu dengan dirinya walaupun dia susah. Yang senang, kita maklum. Dengan gembiranya bagaimana, dengan bahagianya, senang. Baik. Tabarakallah sanal khaliqin. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka kita lihat bagaimana kebahagiaan itu yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan tu. Dalam kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni kata sebagaimana yang diambil daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Kita nak faham macam mana tu? Nak faham macam mana tak? Daripada kitab La Tahzan itu, kebahagiaan seseorang itu bila mana engkau jadikan di dunia ini seperti orang asing. Seperti orang asing, duduk dalam kehidupan di dunia ini seperti orang asing dan atau seperti kita orang yang bermusafir. Kita dah bincang semalam dari sudut perjalanan sebuah kehidupan manusia tak? Bagaimana kebahagiaan seseorang itu dalam dunia dia dengan perjalanan kehidupan dia, seperti mana gembiranya kita orang yang berpuasa pada saat ini. Bahagianya kita sebagai orang yang berpuasa pada saat ini. Dia nak wujudkan kebahagiaan dia dengan dirinya, dengan dunianya. So, macam mana? Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik. Kemarin, petang kemarin, dalam sekitar pukul 2.30, saya dijemput untuk berkongsi sedikit maklumat yang kita ada dengan guru-guru, sahabat sinergi guru. Sahabat sinergi guru di kalangan guru-guru yang ada di Shah Alam, di sekitar Selangor. Okay, sekitar Selangor. Saya kongsi kemarin benda yang telah kita kongsikan dekat Masjid Kuliah Subuh kemarin, iaitu tentang tidur dan tidur kailulah. Tidur kailulah. Jadi dalam perkongsian itu saya bagi tahu bahawa kebahagiaan bagi orang yang menjalani sebuah jalanan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia ada kebahagiaan pada waktu selepas subuh. Yang mana bila dia tidak tidur, dia ada kegembiraan dia ada kebahagiaan dia ada nikmat dia. Jadi dalam sesi perbincangan itu, Asyah Azhar, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dalam perbincangan itu, ada di antara guru-guru itu tanya, ada tak hukum secara khusus yang melarang orang tidur selepas subuh? Ya, mak. Larang. Maksudnya ada tak larangan secara khusus jangan tidur selepas subuh? Gitu. Makna larangnya itu siapa ya? Larangan itu sama ada dalam bentuk hukum makruh ataupun haram. Gitu. Ada tak larangan secara khusus?
Sebab kita ni kan semua dikasih Allah Ta'ala. Ada orang yang melalui nikmat kebahagiaan itu saat selepas subuh. Ada orang melalui nikmat kebahagiaan itu bermula daripada pukul 3 pagi. Ada orang melalui nikmat kebahagiaan itu dengan keluarganya, dengan pekerjaannya. Jadi setiap kita adalah orang yang menghidupkan suasana itu, situasi itu untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Jadi di antara tu dia bertanya, ada tak larangan khusus? Sebab saya banyak sebut supaya selepas subuh ni elaklah diri daripada tidur. Oh, hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, nak bagi tahu bahawa tiada larangan khusus sebenarnya. Tiada larangan khusus untuk halang orang daripada tidur selepas subuh. Tak ada larangan khusus. Bukan kata makruh, bukan kata haram. Tak, bukan kata berdosa. Tidur lepas subuh ni berdosa besar. Tak, dosa kecil. Tak. Maksudnya tiada larangan khusus tidur selepas subuh. Namun, hak ni kena ambil maklum, hak ni kena cakna. Dia ada keistimewaan tertentu. Dia ada kenikmatannya tertentu. Walaupun tak ada larangan khusus, namun kita kena jadi orang yang bijak. Bijaknya macam mana? Pertamanya, selepas subuh ni atau berpagi ini, orang itu berada dalam doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah doakan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku pada awal pagi. Pada waktu pagi. Nampak Tiada larangan, tiada nas khusus, dalil khusus yang melarang manusia sesiapa saja, saya dan semua sekali bersama dengan kita sekarang nak larang tuan-tuan, puan-puan nak tidur selepas subuh. Tak ada larangan. Bukan kata berdosa, bukan dosa kecil, bukan dosa besar, bukan haram, bukan makruh, tak. Namun bijaknya orang beriman, bijaknya orang mukmin nak mencari kebahagiaan di dunia ini melalui jalan Allah, jalan Rasulullah, maka lihat bagaimana Rasulullah mendoakan ke atas kita semua beroleh keberkatan bila mana umatnya menghidupkan awal pagi itu. Menghidupkan paginya. Maka kebahagiaan itu kita boleh wujudkan. Kenikmatan itu kita boleh raih, kita boleh ambil. Kita boleh cari. Dengan kita menghidupkan suasana itu. Kita menghidupkan. Maksudnya pagi ni kita menceriakan, menghidupkan pagi kita. Maka kalau dah tidur, nak ceriakan, nak hidupkan macam mana? Kalau dah tidur, tidur je lah. Jadi tidur, matilah dia. Kalau dah mati ialah bukannya mati hakikat yang mati seperti mana hilang tuh roh. Mati asal tu dimatikan. Dia biuskan diri dia. Habis selesai. So macam mana nak hidup suasana itu? Kalau pagi semua pakat tidur, sunyi rumah pagi. Untuk kita memulakan hari, tapi tidur. Sunyi. Tak ada aktiviti apa. Okay, so macam mana hadirin semua? Yang kedua. Okay, yang kedua. Ini perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabirah bin Sumarah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr qa'ada fil musalla hatta tatlu'u asy-syams. Hadis riwayat Tirmizi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat fajar, solat subuh lah, solat fajar, bagi dia duduk di tempat solatnya sehingga matahari terbit. Baginda duduk di tempat solatnya sehingga matahari terbit. Jelas tak di sini? Apa dia? Lagi sekali nak ulang. Menghidupkan suasana pagi itu. Menceriakan, membahagiakan dia untuk meraih nikmat yang besar. Duduk. Dan setengah daripada alim-alim ulama ilmuwan kata apa? Dengan kita buat
Berpagi-pagi ini dengan berzikir apa semua sekali, kita sedang bermanja-manja dengan Allah Ta'ala pagi-pagi. Gitu. Itu kita zikir panjang sedikit, kita berzikir kata zikir la ilaha illallah, kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kita banyakkan suasana itu sehingga terbit matahari, tambah pula kita isi dengan pengisian pembelajaran dengan kuliah. Hadirin, semua maklum kan kita dah lama dah daripada awal pagi lagi dah. Awal pagi, awal Ramadan lagi. Kita duduk kuliah subuh. Hadirin pasti perasan yang saya duduk kat mana, sebelah tingkap kan. Hadirin kalau perasan tu daripada mana? Daripada matahari di langit tak nampak, di belakang saya ni nampak langit. Daripada gelap sampai cerah. Sampai cerah. Kenapa nak bagi tahu kita sedang adalah orang yang sedang menghidupkan pagi itu. Sedang menghidupkan pagi itu. Jadi saya jawab gitulah kepada guru yang bertanya dan semua hadirin yang dikasihi Allah Ta'ala yang selama ini saya duk bagi tahu selepas tidur, lepas subuh jangan duk tidur, lepas subuh usah ditidur. Nak bagi tahu yang sebenarnya tak ada larangan. Bukan saya marah. Saya tak marah pun. Hadirin nak tidur, nak macam mana tidurlah. Saya nak marah apa tak? Cuma kita kena jadi orang yang bijak. Kena jadi mukmin yang bijak. Orang yang beriman yang bijak, yang pandai mencari ruang dan peluang untuk mendapat nikmat itu, kebahagiaan itu, kegembiraan itu, mengikut cara yang diajar oleh Allah, cara yang diajar oleh Rasulullah. Kalau ikut cara kita, mungkin ada orang yang bahagia, dia rasa nikmat dalam maksiat. Wa yazubillah, kita tak nak. Jauh dia menyimpang daripada kebenaran. Dia berasa nikmat dengan buat perkara maksiat, dengan perkara yang menyebabkan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Dia menjadi engkar. Saya jumpa hadirin, kita jumpa dengan seseorang itu sampai dia kata, saya tak nak Allah uji saya. Saya tak nak Allah uji saya dengan ujian yang macam-macam. Saya tak nak. Habis cik nak lalui ujian, nak lalui kehidupan macam mana? Saya nak happy-happy. Saya nak gembira. Dia nak gembira dengan cara dia. Tapi dia tak solat. Dia tidak menutup aurat. Tapi dia kata dia gembira. Masa tu dalam siri saya jadi panel untuk menerangkan tentang orang yang tipu resume dalam minta kerja. Saya jadi panel masa tu. Point dia yang selepas kita selesai ni adalah orang akan jumpa tanya apa kan. Poin yang utama bagi budak perempuan itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah, dia kembali kepada kebenaran agama. Sebab tadi dia nak bahagia, dia nak gembira tapi tak nak terima ujian daripada Allah Ta'ala yang berat-berat. Dan dia nak laksanakan perintah agama ikut sedap dia. Maksudnya dia nak solat ke, dia tak nak solat ke, maksud jangan paksa dia buat kerja ni. Selera sendiri. Tapi dia kata dia bahagia, dia suka dengan cara gini. Yang saya mari berasa kadang-kadang rasa nak tersenyum juga, nak gelak juga. Sebab dia datang cari nak isi borang untuk cara nak buat resume untuk minta kerja kan. Saya pun tanya dia balik. Cik, nanti nak minta kerja ni nak yang macam mana? Ini perkataan dia. Saya minta Allah Ta'ala bagi saya kerja yang baik-baik. Tengok hadirin. Allahu Akbar. Tengok Dia berasa wa'yazubillah, tak ada orang yang sebenarnya bahagia gembira dengan melawan hukum hakam Allah Ta'ala, melainkan hanya perkataan untuk menyedakkan diri semata-mata. Tak ada orang bahagia melawan hukum hakam Allah Ta'ala. Tengok tadi, dia tak nak solat, dia tak nak terima ujian, dia nak lalu kehidupan dengan cara dia, tapi bila minta kerja, kataan dia, saya minta Allah Ta'ala bagi saya kerja yang baik-baik. La ilaha illallah. Kan pelik. Ada juga perkataan dia dengan Allah Ta'ala. Ada. Namun dia tidak menepati kehendak Allah. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia beroleh apa sebenarnya? Pada hakikat dia berkata dia beroleh kebahagiaan, namun sebenarnya dia mendapat kemurkaan kerana dia diselewengkan oleh syaitan, dia diselewengkan oleh nafsu yang amarah jahat yang ada dalam diri, melihat keburukan itu adalah kebaikan. Tak apa hadirin. Semua nak bagi tahunya tadi bahawa setiap orang itu dia mencari kebahagiaan mengikut cara dia,
Namun ada yang berada dalam kebenaran, ada yang berada dalam kesesatan. Allah tabarakallah ahsanul khaliqin. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka semua inilah yang perlu kita maklum dan kita cakna. Kebahagiaan seseorang itu, pada nilai seseorang itu, kalau kita datangkan satu tamsilan, kalau kebahagiaan pada Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, dengan kitabnya, kitab himpunan hadis Sahih Bukhari itu, dia rasa bahagia dengan dia dapat mengumpulkan, dengan dia ingat sahaja 600,000 hadis dalam ingatan dia, kemudian 400,000 yang disaring. Bahagianya dia, seronoknya dia, setiap kali dia nak mencatat hadis-hadis sahih itu, dia solat sunat 2 rakaat. 600,000 hadis, satu hadis 2 kali solat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Bayangkan 600,000 hadis, satu hadis 2 rakaat. 1.2 juta. Berapa rakaat yang dia buat? 1.2 juta. Tabarakallah, 1.2 juta rakaat. Bahagia tak? Bahagia, seronok dia, tabarakallah. Boleh buat sampai tak la ilaha illallah. Nikmat, bahagianya dia saat dia boleh buat 1.2 juta rakaat. Sejauh mana nilai dia di ibadah dia tu, tabarakallah. Bahagianya. Itu yang kita dengar perkataan daripada para alim ulama, bahagia itu nilai ketakwaan. Imam Ghazali kata apa? Tingkat tertinggi ketakwaan seseorang itu kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Boleh? Tabarakallah. Kalau Hasan Al-Basri, apa kebahagiaan dia? Dengan sifat jujurnya. Jujurnya dia. Sifat jujurnya Imam Hasan Al-Basri. Ada apa lagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gembiranya dengan kesimpulan hukum-hukum hakamnya. Dengan fiqhnya. Imam Syafi'i ni, dia yang antara perkataan dia yang masyhur kan. Dia kata, aku berenang daripada seberang ke seberang. Daripada seberang ke seberang dalam hukum fiqh, daripada seberang sampai ke seberang, daripada permukaan sampai ke dasar. Nak ceritanya segala hukum hakam bab fiqh ni daripada dasar, daripada atas permukaan menyelam sampai ke dasar. Sehalu-halu cerita tentang hukum fiqh selesai. Daripada seberang sini ke seberang sana sampai ke seberang. Hukum hakam, bila dia kata apa? Bila aku menyelam dalam lautan tasawuf, dalam lautan kesufian, dalam lautan ihsan, untuk menilai, mencari kebesaran, kenikmatan Allah Ta'ala ni, daripada permukaan tidak bertemu dengan dasar. Daripada seberang tidak sampai ke seberang. Nak cerita luasnya ilmu Allah Ta'ala ini, dengan nilai sebuah tasawuf, dengan nilai ihsan ini, tak bertemu dengan dasar. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia. Kenyai laut Tak kenyai laut. Nak mencerita kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik. Kebahagiaan. Baik. Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Maka Allah berfirman. Sebab itulah kita nak bincang tentang nikmat kebahagiaan, nikmat kegembiraan ini. Kita hendaklah mengikut apa yang disarankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang diajar oleh Allah Ta'ala ke atas diri kita. Boleh? Sebab tadi nak ulang. Bila orang itu berada dalam nikmat ketakwaan dia kehadap Allah Ta'ala, walaupun dia melalui fasa ujian hari ini. Fasa hari ini, yang ni fasa kita ni fasa apa? PKP ini. Jadi, semua maklum, semua tahu berbagai cerita yang keluar di media massa, bagaimana kehidupan seseorang itu begini, seseorang itu begini, seorang itu begini. Namun semua dikasih Allah Ta'ala, bila berada dalam nilai ketakwaan yang mutlak bagi seseorang itu, sandaran keseluruhan hidupnya kepada Allah dan Rasulullah, walaupun dia melalui satu fasa kesempitan dalam kehidupan dia, kan? Namun dia ada kegembiraan dia, kebahagiaan dia. Satu masa, saya pernah jumpa dengan seseorang. Dalam
Ini cerita lama. Cerita lama, masa tu tengah khidmat untuk buat program dengan asnah-asnah di Selangor. Tahun, tak ingat dah tahun berapa dah, tahun 2000 ke, tak ingat lah hadirin. Cuma nak bagi tahunya, seorang peserta ni, lelaki, dia masuk program ini kerana nak dapat bantuan modal untuk menjalankan perniagaan dia dengan menjual madu. Jual madu. Madu lebah yang dia ambil di hutan sekitar Gombak. Anak ramai dan antara anak dia tu ada yang belajar dekat, ada yang belajar di Mesir. Ada yang belajar di Mesir. Jadi saya tanya dia, anak dia duduk mengaji kat Mesir ni, macam mana nak sara hidup dengan pendapatan satu botol madu tu dia sekitar dalam RM40, RM35. Tengok saiz botol. Apa perkataan dia? Anak ramai, nak tangga anak belajar kat Mesir pun ada. Dia jawab juga. Dia jawab apa? Mudah dia jawab. Kata yang dari situ sudut mudah. Namun nilai ketakwaan itu yang paling utama. Dia jawab, Allah kan ada. Itu je jawapan dia. Dia susah. Tapi dia jawab, Allah kan ada. Dengan dia hadir kursus tu pun dia katakan, saya memenuhi syarat untuk dapatkan bantuan modal. Sekiranya dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Hadirin. Susah. Tenang. Sebab itu yang kita fahamkan makna apa tadi? Bahagia ni mengikut para ahli ulama ni juga adalah ketenangan. Senang. Dia mari rasa walaupun dalam kehidupannya begitu, namun ada kebahagiaan dia dan dia meraih kenikmatan itu. Dan dia adalah orang yang melalui pengalaman itu. Yang ni yang saya minta maaf lah kalau saya selalu kerap sebut. Contohnya tadilah, nikmat tidak tidur selepas subuh. Saya tak boleh nak paksa hadirin. Tak boleh nak paksa. Melainkan setiap daripada yang bersama dengan saya sekarang atau siapa sahaja, laluilah perjalanan itu. Rasalah sendiri. Rasa sendiri. Kalau bagi tahu sampai berbuih mulut sekalipun, tak buat, tak jadi. Tak aman. Tak berasalah nikmat itu. Tak merasa. Lalui. Maka kita akan beroleh suatu daripada kenikmatan yang Allah Ta'ala letakkan. Kerana yang ni yang paling utama, nak ulang lagi sekali, pertama duduk dalam doa Rasulullah. Yang kedua, dianya adalah sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah sendiri. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, orang yang cerdik, orang yang bijak pandai, mencari kebahagiaan ini mengikut cara Allah dan Rasulullah, dia akan bertemu nikmatnya itu. Dia akan bertemu dengan nikmat. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 120. Baik. Taubah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghizul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Sadaqallahul azim. Yang demikian kerana sesungguhnya mereka yang merasai dahaga dan mereka yang merasai penat lelah dan juga yang merasai lapar dalam berjuang pada jalan Allah fi sabilillah, dan tiap-tiap mereka yang menjejak suatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap mereka yang menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semua itu ditulis sebagai pahala bagi mereka dalam bentuk amal soleh. Dalam bentuk illa kad kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan itu ditulis sebagai pahala amal soleh. Boleh ya? Baik, faham gini je. Mudah nak faham. Hadirin, dalam kita merasa dahaga, penat lelah, merasa lapar, berjuang pada jalan Allah. Baik, sekarang perbuatan itu sedang buat ke tak sekarang?
Sedang buatlah. Apa dia? Berpuasa. Berpuasa kita sedang merasai dahaga, sedang merasai penat lelah, sedang merasai lapar itu. Sebab itu pada awal-awal pertemuan kita dalam kuliah subuh sebelum ini, hakikat kepada puasa itu sendiri menikmati, merasai. Apa dia? Lapar, dahaga, penat lelah. Kena menikmati benda tu. Kena lalui penat lelah itu. Kalau kita adalah orang yang orang kata apa? Tak nak lalui penat lelah ini melalui jalan tidur. Melalui jalan tidur. Maksudnya tak nak merasai lapar itu, tak nak merasai penat lelah dan dahaga itu yangnya adalah hakikat kepada puasa itu sendiri. Tak. Dia nak elak dengan tidur. Mana nak nikmat yang akan dapat? Nikmat tidur tak boleh nak nafi, dapat. Nikmat dia tidur tu dapatlah. Betul tak? Bukan kata kalau tidur tak dapat nikmat. Namun kalau dah banyak tidur, tak dapat nikmat juga, bangun pening kepala. Habis pula. Maka hadirin, Nikmat jadi kebahaya. lalui, kena lalui. Ceritanya seperti yang Abu Yahamka kata tadi, suatu kaedah dan pengalaman seseorang. Kaedah, dia nak dapatkan bahagia tu dengan kaedah apa? Cara apa dia nak dapatkan bahagia? Lepas tu dia nak lalui pengalaman itu. Kalau kita tidur ni kita boleh bagus boleh rasa lain. Terima kasih kerana sebut kataan tadi. Dengan tidur ni kita tahu lalu jawapan dia, result dia sama ada bahagia ataupun derita. Bangun dengan jadi pening, derita lah. Baik, kenapa? Dengar sini tadi. Semua dikasih Allah. Bila tadi pertama tadi, sesungguhnya sesiapa mereka itu yang merasai dahaga, yang merasai penat lelah, yang merasai lapar pada jalan Allah. Kemudian dia pergi kepada satu tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir. Orang tak suka dengan dibawa nilai-nilai yang baik. Dan dia mendapat ancaman, dia dapat kecaman oleh orang-orang kafir yang musuh Islam ataupun mereka yang menderita dengan sesuatu kerana cedera dari pihak musuh, menyakitinya. Semua perkara ini ditulis atas perbuatan amal soleh. Hadirin, lawan sifat mengatuk yang berlaku dalam keadaan kita bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mohonlah sebagai ianya menjadi amal soleh kita. Berjihad kita nak lawan nafsu kita. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana nikmat kebahagiaan itu hasil daripada kita merasainya melalui pengalaman kita dengan kaedah yang benar, ianya seperti bayaran tunai. Seperti bayaran tunai. Kita dapat cash. Nikmat. Dia punya bahagia itu. Dan nikmatnya itu. kita hanya kita. So macam tadilah. Berapa lama kita tidur, bangun-bangun, apa yang kita dapat? Dapat nikmat rasa semakin sihat ke ataupun mari pening, buyuh hayang tak apa. Tu cash. Itu cash. Nampak selalu. Itu cash. Maksudnya dapat terus jawapan. Result tu terus dapat. Boleh? Kita test darah pun kadang-kadang ambil masa juga. Tak? Dia dapat cash. Jadi nikmat kebahagiaan ini, apa yang kita telah bincangkan tadi, lalui sahaja, ambil pengalaman itu, cash daripada Allah Ta'ala. Tunai daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tabarakallah san khaliqin. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Boleh ya? Nampak tak? Yang mana dia adalah perkara yang bukannya boleh kita nak jual beli. Tak boleh. Tak boleh. Bagi duit ke apa semua, bayar, tolong bagi bahagia kepada saya. Hadirin boleh buat? Ambil duit 1 juta, okey. Saya bagi 1 juta, tolong bagi bahagia kepada saya. Tak dapat. Benda ini adalah satu tadi. Ingat ia ni satu cara yang kita dapat cari, kaedah yang dapat kita susun itu dengan kita sebagai orang yang bijak pandai, yang punya akal yang waras. Cara kita nak dapatkan dia, kita adalah orang yang menguruskan. Dengan kaedah, dengan cara ikut apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Okey, baik. Kerana itulah semua dikasihi Allah Ta'ala, kebahagiaan ini yang menjadi nikmat kat atas diri kita. Apa dah ni? 7.10. Yang menjadi nikmat kat atas diri kita ialah suatu kegembiraan hati, keriangan hati. Itu kebahagiaan. Keriangan hati, kebahagiaan hati ni, kegembiraan hati kerana kebenaran yang dilaluinya. Kebenaran yang dilaluinya. Itu kebahagiaan antara lain. Maksudnya dia memperolehi kebahagiaan ini, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, iaitu dia berasa mari dalam hatinya keceriaan dia, kegembiraan dia, keriangan pada hatinya melalui jalan yang dilalui itu benar. Laluan yang dilalui itu benar. Laluan yang hak. Tadi kata, dia yang saya contohkan tadi. Maksudnya dia nak kebahagiaan melalui jalannya sendiri dengan menafikan semua hukum hakam, dengan menafikan semua ujian. Tak nak. Tak nak. Adakah dia mendapat nikmat itu, kebahagiaan itu yang hakikatnya? Gitu sebenarnya. Kita kata tu ni, Allah Akbar. kita duk main taksir hukum. Tapi kita nak buat satu amalan tu. Diterima atau Allah Akbar. Kita nak beramal ikut cara kita kot. hati dah sakit. Kita nak beramal dengan cara kita. Bukan ikut cara yang diajak oleh Rasulullah. Itu yang kita risau kan. Allah Akbar. Yang bukan jalan hakikatnya. Namun kena jelasnya gini. Sebab dalam nak capai kebahagiaan ini, satu tadi kita kata dia adalah keriangan hati kita, keceriaan diri kita, dan yang mana kita berlapang dada melalui perjalanan itu. Kita berlapang dada melalui perjalanan itu. Kita buat, ini yang Nenek kata kalau kaitkan juga dengan ikhlas. Kita buat dengan senang hati. Kita buat dengan seronok. Kita tak ada syarat-syarat yang menyebabkan susah kita nak buat itu. Tadi. Hadirin, bayang mudah begini sahaja. Imam Bukhari, 600,000 hadis, satu hadis 2 rakaat. Belapang dada dia. Tanpa syarat, dia buat. Dia buat, tabarakallah. Allah. Kan itulah hadirin semua. Ingat maksudnya semua yang bersama dengan saya pagi ni. Hadirin nak lalui satu jalan kebahagiaan yang berserta dengannya nikmat, maka laluilah benda itu dengan berlapang dada. Kita buat dengan seluruh ibadah yang kita nak buat, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan sekarang ini kita buat dengan berlapang dada. Saya nak puasa dengan syarat nanti berbuka dapat RM50. Contoh, saya nak berpuasa dapat RM50. Saya berbuka nanti dapat RM50. Tiba tak dapat. Apa yang berlaku? Setiap kali marah. Tak, dah tadi kata begini dan begini. Kata syaratnya begini. Allahu Akbar. Maka hadirin semua sekali nak dapat bahagia tanpa syarat lah. Kalau letakkan syarat, hadirin akan mari satu keadaannya protes lah nanti. Tabarakallah sanul khaliqin. Boleh ya? Allahu Akbar, walillah. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kerana itulah nilai sebuah kebahagiaan ini yang ada pada setiap individu, saya dan semua sekali. Cara adalah hadirin kena maklum sangat bagaimana kita nak meraih itu. Dengan caranya yang mengikut laluan yang benar. Okey? Yang mana kita buat dengan penuh keriangan hati, dengan penuh keceriaan, kita buat dengan lapangnya dada melalui semua keadaan itu. Tabarakallah sanul khaliqin. Kerana hasilnya kita beroleh ketenangan dan beroleh nikmat yang dikatakan cash tadi. Kita insya-Allah terus kita dapat saat itu. Hadirin berpuasa daripada start sahur tadi sampai nak ke berbuka nanti kan. So, apa yang kita buat itu menyebabkan kita masya-Allah kegembiraan, dua kegembiraan yang dibicarakan sewaktu nak berbuka,
orang yang berpuasa tu kan, sewaktu nak berbuka, sewaktu nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Kebahagiaan, kegembiraan. Dia dapat cash. Boleh ya? Allahu Akbar. Kerana itulah, setengah daripada setengah. Anggapan setengah daripada manusia, apabila memiliki banyaknya harta kemewahan, maka itu dikatakan lambang kebahagiaan. Melimpahnya segala sesuatu yang dipenuhi dengan semua kemudahan padanya, itulah kebahagiaan. Anggapan orang. Semua perkara hal-hal yang disukai, yang diminati, yang dia seronok, dia pada sudut dia rasa mudah bagi pengurusan dirinya, itulah dia kata, itulah kebahagiaan bagi dirinya. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kalau ukuran semua semua perkara itu diletakkan bahagia itu kerana sesuatu itu seperti apa dia tadi, seperti atas limpahan harta, mudahnya pengurusan, lepas tu kemudahan, hal-hal yang kita sukai, yang kita minati, di situ hanya diletakkan nilai kebahagiaan. Maka bagaimana orang yang tak ada benda tu? Orang yang tiada benda tu, orang yang tak ada limpahan harta, orang yang tak ada telefon, orang yang susah. Kalau kita letakkan ukuran bahagia itu pada sesuatu, maka sekiranya orang itu tidak punyai sesuatu itu, adakah dia tidak bahagia? Itu soalan. Adakah dia tidak bahagia? Sedangkan dia sebuah kekurangan. Kalau kita nak letak ukuran bahagia itu pada sesuatu, pada benda. Pada benda. Allah. Dan itulah semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Walaupun orang itu dilimpahi dengan seluruh daripada keperluan dunia, namun masih berlaku keresahan jiwa. Masih ada berlaku keresahan jiwa. Hadirin, ni nak cerita sungguh ni. Ini memang saya lihat, saya jumpa sendiri. Bagaimana seorang itu, hadirin, Allah Ta'ala alam, apa yang ada dalam minda dia. Kenapa? Pergi ke rumah seseorang ini, rumah terbaik, besar, cantik, indah, tabarakallah. Tiang dalam rumah ni, besar, pemeluk dalam rumah. Cantik, ceritanya rumah cantik. Nak masuk dalam rumah dia, pagar pintu utama rumah dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Daripada dasar, maknanya hampir pada kadar tinggi setingkat. Rumah dia 2 tingkat. Maksudnya, pagar rumah dia ini sama tinggi dengan tingkat 1, level 1. Tingkat pertama. Pagar rumah dia. Dengan pintu. Atas pagar ada ceracak besi. Kemudian ada kaca atas pagar. Kemudian dililit pula dengan kawat besi. Tabarakallah, mungkin kawat elektrik. Rumah besar, cerita rumah besar. Namun dengan pagar elektrik, dengan kaca, dengan ceracak besi. Luar bang itu. CCTV, semua sekali. Lengkap. Hadiri bayar satu benda. Kalau dia orang yang bahagia, dengan segala kemewahan harta benda, kenapa sampai begitu sekali persediaan dia? Kenapa begitu sekali persediaan dia buat? Maka ada tak keresahan jiwanya? Ya. Apa yang resah? Resah kerana harta benda yang ada dalam rumah bimbang kalau dicerobohi orang. Maka dia pun buat persediaan-persediaan itu. Saya tak marah pun yang dia buat tu dah rumah dia nak jaga. Cuma teringat perkataan Sayyidina Ali kata, orang yang punya ilmu dengan orang yang punya harta, orang banyak harta, dia tidak boleh menjaga. Tak boleh nak jaga hartanya. Tapi ada orang yang banyak ilmu, dia boleh jaga harta dia. Hadirin, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebab itulah, ukuran sebuah kebahagiaan itu dia tidak ada pada tempatnya semata-mata. Sebab ada orang yang tak ada benda itu, namun dia tetap gembira dan tetap bahagia.
Tak ada pagar. Semua inilah yang kita kena maklum, seperti kata Imam Ghazali tadi, adalah kemuncak ketakwaan seseorang itu, di situlah hakikat sebuah kebahagiaan. Seperti yang kita bicara dalam surah Taubah ayat 120 tadi. Boleh ya? Allahu Akbar. 720. Tabarakallah sanal khaliqin. Baik. Dan itulah semua dikasih Allah Taala. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil. Yang ni kaedah-kaedah. Cuma kalau nak bincang lagi panjang. Okay? Kalau kita bincang lagi panjang dia punya penguraian tentang kebahagiaan ini. Mungkin yang pertemuan kita pagi ni sebagai siri pertama. Sebagai siri pertama. Kita boleh jumpa lagi insya-Allah dengan izin Allah Taala yang mana kita bincang lagi kaedah-kaedah dia yang lain mengikut apa yang diajar oleh para ilmuwan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah Taala. Dan paling utama, paling ringkas, ini antara yang pernah saya dengar daripada bicara para ilmuwan juga, guru-guru kan. Dia katakan satunya, pagi ni, kita mintalah Allah Ta'ala bebankan ke atas diri kita dengan bebanan yang mampu untuk kita tanggung. Dia kata gitu. So kita sebenarnya apa sih tu? Sebenarnya pada lafaz amanah Rasul tu kan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dia kata. Maksudnya kita memulakan seluruh pada pagi kita ini, Allah memang dah letakkan ujian kat atas diri kita. Namun ujian itu yang mampu kita lalui. Pertama, yang kedua, beramal dengan dua alam. Beramal dengan dua alam. Mula-mula dengar ingatkan alam apa? Alam ruh ke? Alam rahim ke? Alam gaib ke? Rupanya pertama alam nasyrah, yang kedua alam tarakai. Dia kata berpagi tak? Pagi-pagi kita tadi hadirin beramal dengan dua alam tadi. Alam dia, alam nasyrah laka sadrak, kemudian alam tarakai. Dia kata beramal dengan dua alam ini. Berserta dengan tadi kita dalam wirid selepas subuh tadi kita baca selepas ayat kursi sambung dengan amanah Rasul. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, minta ya Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah aku ya Allah dengan perjalanan seluruh kehidupan hari ini, engkau uji aku sekalipun dengan ujian yang mampu untuk aku lalui dengan baik. Begitu. Boleh? Kemudian kita minta dilapangkan dada, alam nasyrah. Kemudian kita minta ya Allah apa sahaja daripada yang baca alam tarakai ni, sekiranya ada khianat manusia, kita minta berlindung ya Allah. Berlindung apa? Daripada fitnah manusia, kejahatan manusia dan juga kejahatan yang ada dalam diri kita. Utama kita bicara tentang apa yang ada dalam diri. Kemudian sekiranya datang daripada orang lain, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum asfin makul. Maka setiap kejahatan yang datang daripada manusia yang kita tak jangka, orang yang tak suka ke kita ni, kita tak boleh nak cari seorang-seorang. Kita tahulah. Kita tak pernah tahu pun orang yang tak suka kat kita. Walaupun bicara pagi ni pun, hadirin, kalau ada orang tak suka juga. Walaupun bagi kuliah, walaupun orang buat baik, buat kebajikan apa sekalipun, kalau ada orang tak suka, dia tetap tak suka. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka dilontarkan ke atas, walaupun cerita asal tentang ababil, namun dia ambil kinayah, kita ambil keperluan itu, maka dilontarkan ke atas orang-orang yang sedang berhasrat itu, dah hancur dia seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Gitu semua dikasih Allah Ta'ala. Boleh ya? Tabarakallah san khaliqin. Okay, kadar itu saja untuk pertemuan pagi ini. InsyaAllah Allah rezekikan keupayaan, kesihatan yang baik, kita jumpa pagi esok pula untuk siri yang kedua, bahagia itu nikmat. Ada ya? Baik, kadarnya minta maaf daripada saya. Teruskan aktiviti kita pagi ini, hidupkan suasana pagi kita ini, walaupun baru 7.20 dah atau 7.25 dah. Tabarakallah. Hidupkan, setkan masa,
Kalau kita nak capai kepada kailullah itu, setkan pukul berapa kita nak berehat sebenarnya. Di antara selang-selang waktu ni kita boleh rehat-rehat. Cuma kalau kita nak ambil masa untuk tidur waktu yang kita ambil dalam sunnahnya, iaitu waktu kailullah yang telah kita bincangkan. Sebelum zuhur, selepas gelincir matahari, atau sebelum gelincir matahari. Setkan masa. Hadirin, nak merasai nikmat sebuah kebahagiaan, maka laluilah dengan pengalaman itu. Duduklah dalam suasananya, insya-Allah Allah bayar cash. Terima kasih kerana ruangkan masa. Minta maaf daripada saya, salah silap tingkah laku, perkataan dan segalanya, atas kelemahan diri. Pada apa yang mampu saya boleh kongsi mengikut keupayaan diri sendiri. Tidak mampu nak lebih lagi kerana saya masih lagi orang yang mencari sebuah nikmat daripada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.